Okey, baik. Kita ada tazkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salam yang kedua ya. Tapi alhamdulillah serius lah. Takut disinggung mungkin. Okey, alhamdulillah. Baik. Ini tazkirah ringkas ni dia berkaitan dengan dengan Lailatul Qadar. Ini penting bagi kita ni lah. Dengan apa ni berkaitan bukan Lailatul Qadar. Berkaitan dengan 10 terakhir yang terbaik bagi kita. Macam mana nak dapatkan 10 terakhir Ramadan ni dengan baik? Tengok di sini. Kalau kita nak dapatkan 10 akhir terbaik ni, mesti kita lakukan 5 perkara. 5 perkara ni dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Apa 5 perkara ni? Yang pertama. La haula wala quwwata illa billah. Kita sekarang dah pertengahan, dah 15 kan? 15, so nanti malam kita masuk kepada 16. Kan? 16 ke 15? 16 kan? Kalau tak silap 16 pun nanti. 16 Ramadan insyaAllah. Baik. Di antaranya seperti mana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai 10 akhir. Ini awal ya. Awal 10 akhir sehingga akhir lah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menghidupkan malam. Ini yang pertama. Tengok ni. Yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد مئزره. Yang bermaksud ini mungkin banyak dah yang mendengar hadis ni. Cuma kita ulang kaji supaya kita lebih mantap nanti untuk menghadapi 10 akhir bulan Ramadan. Kata Aisyah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan. Apa yang baginda Nabi lakukan? Masuk 10 akhir Ramadan. Yang pertama, ahyal lailah, baginda akan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ahya di sini menghidupkan. Maksudnya menghidupkan tu tidak tidur. Menghidupkan sepanjang malam. Ini tidak tidur. Okey, baik. Coba kita tengok dalam dalam syarahan dia, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Apa maksud ahya di sini? Menghidupkan. Tengok di sini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ay istawraqahu bis-sahri fi as-salati wa ghairiha. Yang dimaksud baginda Nabi menghidupkan malam ialah baginda Nabi menghabiskan malam itu dengan bisahar. Sahar ni dia tidak tidur. Apa maksudnya tidak tidur ya? Berjaga ataupun apa lagi satu perkataan? Berjaga. Ya. Begadang. Bukan bahasa sini bergadang. Berjaga dengan bergadang. Kalau bahasa seberang bergadang. Bergadang itu maksudnya berjagalah. Tak tidur semalam. Ini bahasa baru lah. Bahasa baru. Ini sebagai bonus lah. Bonus. Jadi maksudnya di sini yang dimaksud ahyal laila ni, menghidupkan malam ni, dia terjaga. Satu malam suntuk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu wa ghairuha. Mengerjakan solat dan mengerjakan amalan lain solat. Zikir, baca Quran, istighfar. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada ulama lain yang menyebutkan bahawa baginda Nabi ni bukan tidak tidur. Yang dimaksud ahya lailahu ni, menghidupkan malam ni, kebanyakannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam tu. Tidurnya hanya sedikit, tetapi kebanyakannya terbangun, terjaga. Dengan melakukan amalan-amalan ibadat seperti solat. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh para isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru disebutkan Aisyah ni dia membuat kemah di dalam masjid. Ya, untuk iktikaf. Kita kalau kita macam tak boleh kan? Sebab ada yang saya bekerja lah Ustaz, macam mana nak iktikaf? Macam mana nak pergi masjid?
Macam mana nak duduk masjid Ustaz? Tak ada bilik, tak ada ini, macam segan ataupun malu. Itu cerita lain. Jadi yang pertama, ahyal laila. Okey, lepas tu wa aiqadha lahu. Baginda Nabi membangunkan ahli keluarga. Semua keluarga baginda Nabi ini dibangunkan, suruh bangun untuk 10 akhir ni. Lepas tu wajadda, dan baginda Nabi serius, bersungguh-sungguh beribadah. Dan wasyaddal mi'zar, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperketatkan kain sarungnya. Apa yang dimaksud memperketatkan kain sarung ni? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi daripada istrinya, tidak menjima. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir ni baginda Nabi iktikaf, dan iktikaf ini dilarang untuk berhubungan suami istri. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, amalan yang pertama mesti kita kerjakan. Meskipun kita tak boleh iktikaf, sekurang-kurangnya kita menghidupkan malam, kita terbangun malam, terjaga, baca Al-Quran di rumah kita. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baca selawat dan semuanya. Kalau kita tak boleh pergi ke masjid, kalau boleh kita pergi ke masjid, itu lagi bagus, lagi cantik. Sama ada yang lelaki ataupun perempuan, terutama yang lelaki ni. Bagian lelaki ni. Dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Bagi mereka yang mampu lah. Kalau mereka ada halangan, macam ada kerja, macam ada ni, tak ada masalah. Dia boleh buat di rumah, ya, hidupkan malam dengan membaca Quran, dengan solat tarawih dan sebagainya. Ini yang pertama. Apabila kita ingin mendapatkan 10 akhir Ramadan, hidupkan malam. Okey, di antaranya yang kedua. Yang kedua ialah ini yang pertama tadi kan. Yang pertama menghidupkan malam, membangunkan ahli keluarga untuk melakukan solat, baca Quran dan berdoa. Okey. Yang kedua, lebih semangat. Sorry macam confused tadi ya. Saya sebutkan 1, kedua, ketiga tadi kan. Maksudnya 1, kedua, 3 ni bagian yang pertama. Tapi anda sebutkan secara sekaligus lah, biar dia menimbulkan soalan-soalan sedikit. Okey, yang kedua. Macam confused tadi kan. Baik. Yang kedua, lebih semangat beribadah daripada hari-hari dan malam-malam sebelumnya. Ini yang kedua. Kalau kita nak dapatkan 10 akhir Ramadan yang terbaik, maka lakukan yang kedua, iaitu lebih semangat beribadah daripada hari-hari dan malam-malam sebelumnya, kerana pada waktu ini amal ibadah sangat istimewa. Tengok dia. Baginda Nabi SAW memperlakukan 10 akhir lebih baik daripada sebelumnya. Apa hadis dia? Daripada Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Semua bulan Ramadan ni kan, dari satu hari bulan, satu Ramadan sehingga 30, semuanya ni afdal. Fadilatnya agunglah. Pahalanya dilipat gandakan. Cuma 10 akhir ni dia lain. Makanya baginda Nabi SAW lebih berijtihad, lebih bersungguh-sungguh beribadah 10 akhir. Ini bukan hanya beribadah secara badaniah, tetapi beribadah lain seperti sedekah ataupun macam-macam ibadah lah. Okey, tengok ni kata Aisyah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 terakhir. Ini tak disebutkan pada Ramadan, tetapi 10 akhir bulan Ramadan melebihi ibadah baginda pada hari-hari yang lain. Contoh kata kita dari 1 Ramadan sehingga 20, kita solat tarawih ataupun qiyamul lail 13 rakaat. Ketika masuk pada 10, sudah ada yang senyum bergejolak. Ketika sudah kita memasuki 10 akhir, boleh kita tambahkan, boleh kita increase. Contoh, kita biasa solat dengan imam secara berjemaah kan. Kalau imam ambil 13 dengan solat witir, kita juga ikut 13 lah. Cuma pada 10 akhir ni, kalau boleh, kita pada witir yang terakhir tu, kita berdiri, genapkan, solat genap. Jangan kita solat witir. Genapkan.
Macam mana? Kenapa kita genapkan? Karena kita nak tambah lagi, nak qiyamul lail lagi, nak bangun malam lagi. Dan tambahkan terus 2 rakaat ataupun 3 ataupun 4 rakaat, baru kita akhirkan dengan solat witir 1 rakaat. Macam tu. Kalau boleh lah, kalau boleh siapa yang nak tambah lah. Ataupun kita boleh solat sama seperti imam, 13 rakaat, 18 campur 3, kita boleh habiskan. Lalu kita bangun malam lagi, solat sunat mutlak ataupun solat sunat tahajud. Tak ada masalah, qiyamul lail, ambil 2 rakaat ke, 6 rakaat ke, 8 rakaat, sepuasnya. Baca Quran, baca Quran, istighfar dan sebagainya. Kalau buat solat qada pun boleh lah. Solat apa? Qada. Solat qada boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah solat qada. Nak mengganti solat yang ni, boleh, tak ada masalah. Jadi jadi baginda Nabi lebih giat, lebih bersungguh-sungguh beribadah 10 akhir bulan Ramadan. Maka kita jadi kita lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir ni. Macam mana sedekah kita, istighfar kita. Kalau kita biasa macam istighfar 100, tambahkan 300 ke, 1000 ke, baca subhanallah, baca la ilaha illallah. Kalau kita biasa baca Quran ambil 1 juzuk setiap hari, ambil 3 juzuk, ambil 4 juzuk. Kan? Kenapa? InsyaAllah kan? Boleh insyaAllah. 10 akhir. Cuba kita bayangkan, kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan bahawa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin salah satu di antara kita yang ada di dalam kelas ni, mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk kembali duluan. Tapi kita semoga kita sampai kepada Ramadan lagi nantilah. Tentunya di antara kita tak nak kan? Tak nak ya? Tapi kalau tak nak mati ni, tak nak syurga. Sebab syarat syurga itu mati dulu. Tapi di sini masih umur panjang ya. Okey. Tak ready ya? Tak ready berhadapan dengan mungkar nakir. Macam tak confident nak jawab macam mana nanti. Takut jawaban sila. Okey, yang ketiga. Okey, kita ambil yang tiga ni. Macam dah lewat. Allah dah lewat dah. Kita cukupkan ya. Kita cukupkan atau cukupkan ya. Satu kali ya. Sorry dah lewat ni. Ni keasikan ni. Okey, jap. Yang ketiga. Yang ketiga ialah ni yang sangat penting, sangat penting. Yang sentiasa menjadi pembicaraan kita, yaitu semangat memburu malam Lailatul Qadar. La haula wala quwwata illa billah. Sesiapa yang menghidupkan 10 akhir ni, dia qiyamul lail, baca Quran, solat tarawih, solat maghrib dan isya, confirm dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dia. Baginda Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kita, bahkan menyuruh kita ni untuk berburu malam Lailatul Qadar. Banyak hadis yang disebutkan. Kata baginda, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir minal witri. Carilah oleh kamu malam Lailatul Qadar pada 10 akhir, terutama tarikh-tarikh ganjil. 21, 23, 25, 27 and 29. Cari malam Lailatul Qadar pada ganjil tarikh ganjil ni. InsyaAllah sesiapa yang dapat menghidupkan tarikh ganjil ni, dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tarikh genap macam mana? Juga hidupkan. Kemungkinan Lailatul Qadar itu juga jatuh pada tarikh genap tu. Cuma yang lebih memungkinkan, yang lebih kuat adalah tarikh ganjil. Sebab kata baginda Nabi seperti mana yang disebutkan tadi, taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah oleh kamu, bersungguh-sungguhlah kamu mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini malamnya, bukan siang. Kalau siang kita pergi cari rezeki, kalau malam kita cari malam Lailatul Qadar. Ini banyak riwayat ni. Terutama riwayat yang paling kuat lagi ialah 27. 27 ni mesti jaga. Jangan sampai lewatkan. Sebetulnya kita jaga semualah dari 21 sehingga 30 tu, ataupun 29. Jangan sampai kita miss, jangan sampai kita tinggal. Sebab ini adalah momen paling terbaik untuk kita mendapatkan malam 1000 malam. Lailatul Qadri
khairun min alfi syahr. Beribadah di waktu itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Siapa yang boleh beribadah 1000 bulan? Beribadah 1 bulan ni dia macam aduh. Dapatkan malam Lailatul Qadar tu lagi baik, masya-Allah tabarakar rahman. Jadi 21 ni, 23, 25, 27, 29 kita mesti jaga ni. Dan jaga semua, kalau boleh semua jaga 10 malam terakhir. InsyaAllah kalau kita dapat qiyamul lail, sebab kata begini Nabi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, hada wallahu ta'ala alam. Semoga kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf karena masa sudah lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.